Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. IKIM Inspirasi Euforia Islami. Alhamdulillah masih lagi bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan di Aspirasi 10.1 dan kita nak teruskan lagi di pagi ini untuk bawakan perkongsian rancangan syariah dan perundangan untuk dapatkan lagi ilmunya dalam sistem perundangan di Malaysia kita dan sedikit sebanyak info-info yang kita boleh dapat daripada orang yang berada dalam bidangnya. Dan anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media juga di Facebook IKIM FM sebab kita bawakan secara langsung di situ. Boleh sama-sama berinteraksi dengan kita. Hantarkan juga soalan pertanyaan ke talian WhatsApp konti kita 011290040004 dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen dekat media sosial Radio IKIM. Untuk itu, kita nak teruskan lagi bersama-sama dengan tetamu kita kembali untuk pada bulan Mac ini. Kita ada lagi bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Zaliha Kamarudin merupakan ahli Majlis Penasihat Wanita OIC. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ya akhi? Baik seadanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Last kita bertemu pada bulan Februari yang lalu. Tapi kali ni mood dia lain sikit lah kan sebab Ramadan. Ya, Al-Mubarak. Nak betul. ucapkan juga selamat berpuasa untuk Datuk Seri. Ya. Yalah sama-sama lah kita. Itulah kan. Macam mana puasa kali ni okey ke Datuk Seri? Alhamdulillah, Allah telah memberi ruang dan peluang untuk menjalani ibadat puasa pada tahun ini. 1444 Hijrah. Alhamdulillah. Allah, Masya Allah. Bertemu baik-baik. Sekali lagi ya tak? Itulah kan rezeki kita kan. Masya Allah. Ya, Moga rezeki. Allah berkatkan lagi. Betul. Alhamdulillah. Syukur. Baik Prof, kita nak teruskan lagi untuk perbincangan kita di bahagian yang kedua. Kalau ada yang ikuti kita pada bahagian pertama, kita bincang berkaitan khutbah terakhir dan hak wanita. Memahami OPAW, OPAAW dan pelaksanaannya dalam Islam di bahagian yang kedua. Dan sambil-sambil itu juga pada siaran kita yang pertama kita dapat juga respon maklum balas dari pendengar-pendengar IKIM. Kata beliau, kata mereka, Datuk Seri, Prof, boleh tak banyakkan lagi bincang tentang isu-isu ni sebab memang kenalah dengan wanita. Kan? Macam mana kerjanya, tugasannya, ada hak-hak wanita di situ. Ini bagus ni. Alhamdulillah. Jadi jom kita mulakan untuk bahagian kedua pula. Bagaimana Datuk Seri dalam sistem ini? Silakan. Okey, Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bertemu sekali lagi dalam bahagian 2 tapi tajuk yang sama di mana saya telah mengaitkan hak wanita itu dengan khutbah terakhir. Maknanya saya tidak melihat hak wanita tu dalam perspektif feminis feminis. Dan kalau kita lihat pun dan kalau kita baca lah, kalau siapa yang berminat dalam bidang ni, dia feminis pun ni ada beberapa kategori tapi yang ditentang itu adalah feminis radikalis namanya, di mana kehendak-kehendak mereka itu ialah persamaan gender tapi yang ditekankan oleh Islam ialah kesaksamaan gender sebab lelaki dan perempuan tidak akan samalah sebab kita bukan sama tapi kita boleh bersama di dalam apa yang kita perjuangkan Jadi saya nak mulakan sesi pada hari ini dengan doa semoga wanita kita terpelihara dan sentiasa di dalam rahmat Allah dan apa-apa yang kita buat semoga kita ni sentiasa di dalam rahmat Allah dan tidak terpesong Dan saya juga berdoa semoga kita semua beroleh kesejahteraan hidup. Dan tambahan doa semoga kitalah terutama wanita ni menjadi wanita yang solehah dan diberi cahaya dan hikmah. Kalau beri cahaya je tak ada hikmah, bahaya kan? Kita mudahlah off tangent. Jadi saya mulakan dengan doa-doa itu supaya apa sahaja yang kita buat itu di dalam landasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Jadi pada alhamdulillahnya
kenapa saya bawa tajuk ini dalam bulan ini walaupun sepatutnya pada bulan Mac itu ada sambutan Hari Wanita Sedunia ya pada 8 Mac, tapi kerana rakaman saya itu tidak pada 8 Mac tetapi disiarkan pada 28 Mac, tapi saya bawa jugalah isu Hari Wanita Sedunia ni sebab kita takkan nak ikut semua orang buat, kita ikut. Kita kena tanyalah juga kenapa kita perlu sambut Hari Wanita Antarabangsa. Alhamdulillahnya Allah memberi saya kesempatan lah untuk membuat sedikit penyelidikan berkaitan dengan Hari Wanita ini dan kita jumpa banyaklah bahan-bahan kalau kita Google lah ya, kita Google kita akan dapat banyak sebab kenapa kita perlu sambut Hari Wanita Sedunia. Ada yang kata Hari Wanita Antarabangsa, ada yang kata Hari Wanita Sedunia. Kita apa-apalah tapi pokoknya tujuannya sama kan? Sama. Jadi saya akan dalam bahagian satu ni saya akan melihat kepada kenapa kita sambut Hari Wanita Antarabangsa. Tidaklah seperti orang buta menyambut Hari Wanita, orang sambut Hari Wanita, kita pun sambut Hari Wanita. Tak tahu hujung pangkal kan. Jadi kan. Jadi kita pun dalam tempoh 10 minit inilah ya. Jadi kalau kita lihat sambutan Hari Wanita ni, kita akan dapati bahawa jawapan yang kita temui adalah ia adalah hari di mana wanita dihargai di atas sumbangan, kejayaan tanpa perbezaan bangsa, budaya, peringkat, bahasa, semua-semua itulah makna sama aja. Maknanya kita meraihkan sumbangan wanita ini. Ya, dan wanita ni dialah ibu, dialah kakak, dia memainkan banyak peranan sama seperti orang lelaki juga. Tapi kenapa tak ada sambutan Hari Lelaki Sedunia? Itulah kan special ni wanita. Cemburu ni kerja kan. Tapi tak payah cemburulah sebab wanita masa tu tertindas sangat. Tertindas, sangat-sangat tertindas, terutama wanita barat ya. Sebab itu saya kaitkan dengan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan tentang cara-cara kita melayani wanita dengan penuh kasih dan sayang. Sedangkan di barat itu dia terlalu tertindas sehingga ada perbincangan sama ada wanita ni dia ada roh atau tidak sampai tahap tu kan. Jadi bila sebenarnya dalam kita mengkajilah isu-isu wanita ni kita dapati dia secara fitrah lah apabila ini tak kira lah fitrah ni manusia ke binatang ke apa ke kan. Kalau ditolak sampai ke corner orang kata kan. Sampai ke corner dia akan dah tak tahu nak pergi mana. Dia dah tak tahu nak pergi mana lalah dia akan melawan balik kan. Betul tak? Betul. Dia akan melawan balik. Jadi apa yang berlaku dia dah tak tahan dah sehingga tahulah parti sosialis ni dia berdasarkan kepada persamaan persamaan gender. Jadi pada 28 Februari 1909 itu dia mengadakan satu convention yang kita ni adalah sama sebab itu gini. Masa tu pada 1909 itu mereka meminta hak sama rata, hak untuk mengundi. Hak untuk mengundi je. Maknanya pada waktu sebelum 1909 itu wanita tu tidak ada hak untuk mengundi. Jadi dia kata kami nak undilah pemimpin kami, bukan dia nak mengundi wanita tapi dia ada hak untuk mengundi, hak untuk bersuara. Jadi bermula 1909 itulah perjuangan demi perjuangan untuk persamaan gender itu berasaskan kepada Parti Sosialis, lepas tu berjangkit kepada Parti Komunis. Itu dah sudah masuk kepada perjuangan yang radikal di mana mereka mereka nampak perkahwinan itulah yang menjadikan wanita ini second class citizen.
Sebab dia kata kalau seseorang wanita tu dia berkahwin, dia terikat dengan tugas-tugas rumah tangga, tugas-tugas menjaga anak, tugas-tugas itu, tugas-tugas yang dikaitkan dengan perkahwinan. Jadi dia terus tidak mengiktiraf perkahwinan ya di dalam komunisme, fahaman komunisme itu. Sebab itu apabila mereka mengatakan bahawa kita ni lelaki perempuan ni ada fitrahnya itu untuk bersama dan melahirkan anak-anak. Jadi apabila dia bersama itu tanpa perkahwinan, tanpa diikat dengan perkahwinan, tanpa diikat dengan tanggungjawab dan beban perkahwinan itu, anak-anak yang dilahirkan dalam kita panggil apa ya, lelaki dan perempuan, perhubungan itulah, kita panggil perhubungan itu, anak itu akan diambil oleh negara, dijadikan anak negara kerana wanita itu ditiadakan tanggungjawab domestik akibat perkahwinan itu. Ini boleh jadi satu tajuk yang cantik sebenarnya. Baru. Ya, betul. Tetapi kerana ini bahagian perundangan dan syariah kan, takkan kita nak bincang pasal wanita je. Mungkin ada satu segmen wanita, mungkin kita boleh buat segmen wanita dalam Islam. Jadi kita boleh bincang secara terperinci isu-isu yang berkaitan dengan wanita dan Islam. Tidak isu-isu yang kita panggil scratching on the surface ya, tapi isu-isu yang lebih mendalam, yang bila kita dengar pun kita puas. Sebab itu bila saya membaca penulisan-penulisan yang biasa kan, saya selalu kata saya perlukan yang lebih dari inilah. Jadi saya harap macam Radio IKIM dapat menjadi satu platform untuk kita bincang isu-isu yang mendalam, supaya kita istilahnya go beyond apa yang biasa dibincangkan tentang wanita Islam itu kan. Kita asyik-asyik isu yang sama je. Kita boleh bincang isu yang sama tapi secara mendalam. Jadi sambutan Hari Wanita ni mungkin satu yang saya nak tekankan ialah dari segi sejarah itu, kerana sejarah itu membentuk apa yang kita telah buat, telah ya, sejarah kan namanya telah, tetapi sejarah juga mengajar bagaimana kita mempunyai hala tuju yang lebih baik ya. Satu yang saya baca bagus betul sejarah ni kerana ia mengajar kita berkali-kali bukan sekali, berkali-kali. Kalau kita tak faham, benda tu akan berlaku lagi. Kita tak faham, benda tu akan berlaku lagi, sehingga kita mengambil keputusan untuk mengubah sejarah. Barulah dia bertukar. Sebab itu penting kita tahu sejarah. Macam ini, sejarah bagaimana perjalanan sambutan Hari Wanita Sedunia ni, di mana dia diasaskan oleh Parti Sosialis. Apabila diasaskan oleh Parti Sosialis, dia punya konsep pun konsep sosialis, konsep kesamarataan gender. Sama je, lelaki dan perempuan itu sama. Dan kita tak bolehlah nak komplain kan, sebab itu dia punya konsep. Betul, kalau kita nak, kita buatlah kita punya sendiri kan. Nanti saya akan kaedah kita, konsep kita, dan kita samakan dengan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerana wanita Islam pada waktu itu peringkat global tidak ada parti dan selalu kalau ada parti Islam tu dia jadi sayap wanita bagi mana-mana parti Islam tu kan. Jadi dia tidak selantang parti sosialis atau parti komunis. Tetapi perkara itu dibawa perlahan-lahan sehingga 1975 bangsa-bangsa bersatu menjadikan ia sambutan rasmi. Ini desakan demi desakan sehinggalah sekarang. Boleh saya teruskan atau kita berhenti sekejap dulu ni? Boleh. InsyaAllah kita nak berehat seketika. Datuk Sri, kita akan kembali lagi selepas ni. InsyaAllah kita akan simpan kejap dulu dan kita bincang-bincangkan lagi menerusi tajuk kita ni yang sangat baik dan memberikan pendedahan supaya kita faham kan hak-hak wanita ini ada di tempat-tempatnya, insyaAllah. Baik, kita berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana, kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Shah Waliullah Ahmad ibn Abdul Rahim Al-Faruqi Al-Dahlawi Al-Hindi
yang terkenal sebagai Syah Waliullah, lahir pada 21 Februari 1703 Masihi berhampiran dengan Delhi, India. Syekh Waliullah menghafaz Al-Quran sejak berusia 7 tahun dan ketika berusia 15 tahun, beliau menguasai banyak bidang ilmu seperti tafsir, hadis, fiqh, usulul fiqh, tauhid, tasawuf dan falsafah. Beliau lahir pada zaman masyarakatnya dilanda keruntuhan akhlak dan perpecahan akibat ketaksuban terhadap kepercayaan atau pendirian masing-masing. Undang-undang disalahgunakan, golongan kaya dan berharta hidup bermewah-mewah, sementara golongan miskin menjalani kehidupan yang terhimpit dan melarat. Sebagai seorang mujaddid atau reformis, Syah Waliullah menyedari tanggungjawabnya untuk memulihkan keadaan masyarakat. Justru melalui penulisannya, beliau dengan tegas dan berani menyatakan pandangan dan kritikannya. Syah Waliullah berusaha keras membawa masyarakatnya untuk mengenali hakikat Islam yang sebenar dengan kembali kepada ajaran Al-Quran dan menentang segala bentuk penyelewengan yang berlaku. Beliau menganalisis punca yang menyebabkan kemerosotan ekonomi masyarakat Islam dan mengusulkan perubahan radikal, iaitu melalui pengagihan kekayaan yang lebih meluas dan saksama. Beliau menghasilkan kira-kira 51 buah karya dalam bahasa Arab dan Parsi. Hujjatullahil Balighah yang merupakan ensiklopedia ilmu-ilmu Islam merupakan salah satu karyanya yang agung. Syah Waliullah meninggal dunia pada 29 Muharram 1176 Hijriyah bersamaan 1763 Masihi ketika berusia 61 kegemaran tahun. anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islam. Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur saya masih lagi bersama-sama anda temankan di Aspirasi 10.1. Saya Syafiq, okey, dan kita nak teruskan lagi perkongsian menerusi rancangan syariah dan perundangan. Boleh tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Kita sedang bersama-sama perkongsian oleh yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Zaliha Kamarudin, merupakan ahli Majlis Penasihat Wanita OIC, dan kita bincang berkaitan dengan khutbah terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hak wanita memahami OPAAW dan pelaksanaannya dalam Islam di bahagian yang kedua. Baik, jadi kita nak teruskan lagi bersama dengan Datuk Seri. Silakan Datuk Seri untuk perkongsian kita ini. Silakan. Alhamdulillah, kita sambung lagi ya. Tadi saya Ya. berhenti kepada tahun 1975. Jadi apabila orang kata makan tahun jugalah kan, daripada tahun 1909 sampai sekarang lebih 100 tahun perjuangan ni. Bukan perjuangan sehari dua, perjuangan yang lama yang disambung begitu sehingga ia menjadi satu sambutan rasmi. Dan apabila berlaku sambutan rasmi ni, maknanya dia, kalau PBB ni dia boleh buat satu convention, kita nak kaitkan dengan segmen syariah dan perundangan ni kan. Jadi bila dia diperundangkan, kalau istilah baku diperundang-undangkan. Saya pernah kadang-kadang saya senyum je bila orang kata perundang-undang ni, pada saya macam undang perkahwinan aja. Tapi saya menegaskan ya tentang penggunaan bahasa perundangan itu, maka ada dia panggil CEDAW ya, Convention on Elimination Against Discrimination Against Women. Ini adalah salah satu saya katakan satu convention yang perlu dipatuhi apabila negara-negara menandatangani kan convention ini, dan Malaysia adalah salah sebuah negara yang menandatangani convention ini. Jadi apabila yang belah sana tu mengadakan sambutan, dan di dalam sambutan itu bukan sambutan biasa saja, walaupun di negara-negara lain tu adalah protes lah apalah, sampai tahun 2023 ni masuk pula grup LGBT dalam tu
kan. Kita berkata apalah pula masuk grup LGBT kan. Sebab dia kata kita mengiktirafkan human rights ya, hak asasi manusia. Dia pun masuk. Dia kata saya ni trans woman. Kita macam orang kata menggeleng kepala pula dah jadi isu lain. Tapi biasa apabila dah ramai-ramai tu mestilah kadang-kadang ada off tension kan. Jadi itulah yang kita nak bincangkan ni, sebab yang lain-lain fakta-fakta, saya tak kata ilmu, fakta-fakta tu kalau kita Google semua ada. Tapi saya cuba memberi penilaian kepada info-info yang kita terima apabila sambutan itu telah dicemari. Saya guna istilah dicemari oleh kehendak-kehendak kumpulan LGBT ni pula di dalam sambutan wanita sedunia. Sebab dia rasa dia ni lesbian, dia pun wanita lah. Jadi ini adalah cabaran kepada puak-puak feminis ya, puak-puak feminis yang cuba menjayakan agenda wanita ini ya. Tapi saya akan bawa juga sedikit tentang bagaimana kita mengendalikan ini dalam satu isu, mungkin isu LGBT dan wanita, di mana dia bertemu, di mana dia perlu berpisah gitu ya. Jadi kalau kita tengok juga, kalau kita Google kan ada sebut 11 sebab kenapa sambutan Hari Wanita ni perlu disambut. Kenapa 11 kan? Kenapa tak 10? Kenapa tak 9? Kenapa? Biasalah kalau orang mengkaji, orang buat journalism, kita tak boleh buat benda yang biasa. Kita kena sesuatu yang luar biasa supaya dapat menarik perhatian, itu saja. Macam dah kita kata anjing gigit manusia. Katakan kanak-kanak itu telah digigit oleh anjing liar. Biasa dah dengar kan? Biasa dah dengar takut kena penyakit anjing gila kan? Tapi cuba keluar berita kanak-kanak itu telah menggigit anjing gila. Semua orang nak baca berita. Macam mana ni? Luar biasa. Jadi macam itulah, luar biasa sikit. Bukan 10 tapi 11. Supaya orang mudah ingat kan? Okey. 11 perkara ini dijadikan sebab untuk menyambut, sebab dia membawa tema togetherness, kebersamaan. Kalau kita nak buat satu perkara, kita buat seorang-seorang, kita tak ada siapa nak dengar kan. Kita ni siapa? Jadi kita kena buat ramai-ramai. Macam bila isu tu dibawa di PBB kan. Jadi orang kata, bagus ini di-champion oleh negara-negara, 27 negara sebagai contoh kan. Barulah negara lain kata, Allah kenapa pula kita tak buat lagi? Orang dah buat dah. Sedangkan dia dah menandatangani convention ini ya. Jadi apa sebab itu? Sebab ni kalau orang tengok, betul lah dia orang ni feminis ni betul. Apa isu yang dia bawa? Nombor satu dia kata setiap 1 minit 28 gadis dipaksa berkahwin. Ini yang berkahwin bawah pada umur 16. Sebab tu dia kata kita mesti naikkan umur perkahwinan kepada 18 sebab dia dikaitkan dengan isu pendidikan. Bila dah kahwin macam tak boleh ada pendidikan ya. Dan kita tengok macam itulah bila dah kahwin susah lah tapi boleh kan orang kata terikat. Macam terikat. Terikat lah bila dah kahwin tu ada anak, nak jaga anak lagi, nak jaga suami lagi kan. Orang kata suami jaga isteri atau isteri jaga suami. Itu satu isu. Kalau isu orang Melayu lah, saya nak cakap sikit lah kan. Kalau orang Melayu ni bagus cari isteri, ada orang jaga makan pakai. Kan? Kita pun selalu kata siapa yang jaga siapa, suami jaga isteri atau isteri jaga suami. Tapi kita pun tak apalah supaya tak dilihat sebagai feminis. Kita kata jagalah masing-masing jaga diri masing-masing lah kan. Isteri jaga suami, suami jaga isteri, barulah harmoni. Betul, gitu. Sama-sama saling melengkapi lah kan. Ya betul lah, itulah. Kita pergi balik kepada sebab sambutan ni atas dasar kebersamaan atau istilahnya togetherness. Jadi togetherness tu dalam isu-isu apa? Nombor satu isu dia kata dalam seminit, setiap minit itu 28 gadis dipaksa berkahwin. Satu lagi nombor 2, setiap
bagi 1 minit. Setiap 3 orang wanita telah mengalami keganasan. Tak kira lah keganasan fizikal atau keganasan seksual. 1 bagi setiap orang wanita. Takkan kita tak bantu wanita kita ni kan? Takkan kita biar je dia. Tak kira lah berapa orang pun. Tapi di sini dia nak memperkuatkan lagi ialah 1 bagi setiap orang 1 bagi setiap 3 orang wanita. Saya ingat di Malaysia ni mungkin tak sampai tahap tu lah, tapi mungkin di negara-negara lain. Tetapi negara-negara lain tu pun kita panggil saudara kita juga ya. Betul. Orang kata cubit peha kiri, peha kanan. Bahkan terasa. Terasa bukan terasa. Tersakit juga tu. Sakit ya. Jadi kita perlu bertindak menyelamatkan saudara-saudara kita. Nombor 3. Betul. Anggaran berdasarkan kiraan dia, kiraan gender equality dia, kita memerlukan 140 tahun untuk menutup jurang tersebut. Pada saya bila saya baca ni saya kata bila pula kita nak terima 140 tahun. Kan? Dalam Islam sendiri, Islam tu datang kalau Rasulullah SAW membawa message dalam tempoh 23 tahun. 23 tahun untuk membuat revolusi revolusi sosial masyarakat Arab pada waktu itu, dan kemudian dia menjadi landasan apabila Islam itu berkembang di seluruh dunia kan. Bayangkan 23 tahun itu boleh menyebabkan revolusi dalam masyarakat Islam. Jadi kalaulah kita ada sambutan wanita Islam sedunia, alangkah indahnya di mana isu-isu pelanggaran hak ini berlaku di negara-negara, kita dapat tengok, kita kata oh benda ni tak sepatutnya berlaku tapi berlaku. Contoh dalam isu perkahwinan, boleh tak kita paksa anak gadis kita kahwin? Kalau dia tak nak, jangan paksa. Kalau kita tengok hadis-hadis yang menyatakan bahawa seorang saya ingatlah masa saya budak-budak pula dulu, masa saya belajar lah kan, seorang wanita ni, gadis ni, dia dikahwinkan oleh bapanya, dia pergi mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata kalau tak suka dia sampai umur yang tertentu dia boleh minta cerai. Jadi dalam konteks kita ni, adakah kita kahwinkan dulu, lepas tu dia boleh bercerai bila dia sampai umur, kita panggil sampai umur dia minta cerai, atau awal-awal berlaku pencegahan kepada perkahwinan tersebut. Jangan bagi dia melalui perkahwinan itu. Okey? Lepas itu nombor 4, kurangnya wanita dalam kedudukan sebagai pemimpin, kedudukan pula dah jadi Terengganu lah saya ya, dan kedudukan sebagai pemimpin di tempat-tempat kerja ya, sehingga mereka yang menulis dalam bidang ni mengatakan bahawa pemimpin wanita di US di tempat kerja ni lebih ramai lagi orang nama John daripada wanita memegang kedudukan sebagai pemimpin di tempat kerja. Punyalah ramai orang yang bernama John kan, nak menunjukkan wanita ni kurang. Iaitu baru di dalam negara Amerika yang dikatakan sebagai maju kan. Kalau kita tengok di Jepun pun macam tu, di mana-mana pun macam tu jugalah. Sampai pernahlah ada kawan-kawan yang mengatakan, dia kata malang betul kita dilahirkan pada zaman di mana wanita tu second class citizen. Saya kata alhamdulillah, patut bersyukur kerana ini adalah tanggungjawab kita kan untuk membetulkan keadaan. Nanti kalau semua dah cantik, kita macam duduk dalam syurga, duduk dalam jannah, apa kerja kita nak buat lagi kan? So dunia ni bukan jannah. Dunia ni bukan jannah. Dunia ni lah tempat cubaan dan dugaan. Aduh kita. Kita pergi kepada sebab yang kelima. 181 juta remaja tercicir dalam bidang pendidikan, dalam bidang pekerjaan atau sebarang latihan. Ini remaja wanita ya, 181 juta. Sama juga macam isu di Afghanistan, apabila anak gadis itu tak dibenarkan apa orang kata terdidik ya di dalam setting yang formal seperti universiti atau sekolah menengah, nanti macam mana dia nak mendidik anak-anak dia kan? Kalau pepatah Afrika ni, African proverb kan, it takes a village to educate a child. Tak kira lah child tu lelaki atau perempuan. It takes a village, satu kampung
Ini kan pula tak dibenarkan anak gadis yang kemudiannya akan menjadi ibu itu tidak terdidik, tak tahu menulis, tak tahu membaca. Kesian. Dulu zaman 60-an ibu-ibu kita macam tu juga tak terdidik. Walaupun dia cerdik kan, tapi tidak diberi akses kepada pendidikan. Sehinggalah saya ingat saya baca usaha-usaha termasuk menyediakan peruntukan yang besar selepas Malaysia merdeka itu kepada pendidikan. Bagusnya waktu itu pemerintahan kerajaan satu peruntukan yang sangat besar kepada pendidikan. Bila pendidikan itu diberi prioriti, masyarakat akan menjadi lebih baik. Cuba kita carilah kalau kita tak ada peruntukan yang mencukupi untuk pendidikan, kita tunggulah. Kita nak membayar kerosakan yang berlaku akibat pendidikan tu lebih banyak lagi daripada peruntukan yang diberikan. Kalau kita tidak menyediakan peruntukan yang bersesuaian untuk pendidikan, kita tengoklah dia punya kesan pada masa akan datang. Kesan dia dari segi peruntukan untuk membetulkan masalah sosial tu lagi-lagi besar. Jadi kita perlulah menasihati kerajaan supaya masalah-masalah sosial ini perlu diselesaikan di peringkat awal lagi. Kita bentuk buluh dari rebungnya. Tidak masa dia dah jadi buluh besar baru nak lentur, tak ada dapatlah nak dilentur, patah je lah. Jadi kemudian kita yang keenam, 72 negara tidak membenarkan wanita membuka akaun bank. Ada tak kita tahu macam tu? Tak tahu kan? Banyak pula tu negara, bukanlah banyak sangat. Katalah berapa negara yang ada di dunia ni? Katalah 170 ke apa. 72 negara tidak membenarkan wanita membuka akaun bank. Apa ke ceritanya? Ni kita bercakap kurun yang ke-21, bukan kurun yang ke apa orang kata before Jesus Christ ke apa ke kan? Jadi itulah ini kebersamaan dalam kita memastikan wanita itu ada hak kewangan kan untuk dia mentadbir harta dia sendiri. Bukan wanita ni bila dia dah ada pendidikan, dia boleh buka akaun, dia boleh mengendali dan mentadbir perniagaan dia sendiri. Bayangkan ada negara-negara yang tak membenarkan. Jadi bukalah dengan keizinan orang tertentu ya. Nombor 7. 1 dalam 10 wanita dia merosakkan imej fizikal dia kerana nak meniru gaya model artis kegemaran dia. Ini masalah mental lah ni, masalah mental. Social media kan. Dia tengok, oh cantik lah macam ni, dia pun nak ikut sampai buat pembedahan. Habis semua muka sama. Macam minta maaf ya, saya cakap macam di Korea tu. Semua artis lebih kurang muka sepesen aja. Tak ada perbezaan kan. Kerana itu perdagangan, sebenarnya perdagangan dan bagaimana kita panggil penjajahan mental kan. Sebab kita tak ada jati diri. Orang kita tengok anak-anak gadis kita kan, orang sana rambut perang, kita pun nak rambut perang. Pasal dah muka Asia takkanlah rambut perang, muka Asia mesti warna hitam. Allah dah jadi cantik dah macam tu. Saya pernah ada dipendekkan cerita lah. Seorang ni, dia ni gelap biasalah orang Asia, dia gelap, dia sawo matang. Dia panggil apa ya? Hitam manis lah. Sebab dia duduk dalam negara Asia, mestilah hitam manis. Melainkan ada darah campuran. Itu cerita lain lah kan. Kita tak adalah kata apa sebab darah campuran ni tak. Makan ubat untuk menjadi putih. Memanglah boleh jadi putih, tapi dia merosakkan buah pinggang. Saya pernah jumpa. Dan saya minta lah doktor-doktor tolonglah bersuara kan. Menentang ubat-ubat ni. Bukan ubat pun, tak apa benda dia panggil lah. Sebab dia tak boleh panggil ubat kalau itu bukan ubat. Jadi dia makan sampai jadi putih. Memang jadi putih. Jadi kita kena menentang lah. Ini pun penentangan tu dibuat oleh Yayasan Mental Health. 1 dalam 10 wanita. Tak ke ramai tu? Kalau di negara Malaysia ni kita tak ada buat kajian lagi. Saya percaya ini kajian di US kan. Dia tengok dia macam nak ikut Justin Bieber.
Saya ingat student saya dulu. Student saya. Dia kata dekat saya, masa tu saya ajar jurisprudence kan. Saya kata, apalah you all ni, tak boleh nak ingat ke nama-nama pemikir-pemikir kan. Dia kata kami ingat nama penyanyi boleh pula ingat. Saya kata kan, nama penyanyi boleh ingat. Nama-nama orang yang penting dari aspek perundangan perlu ingat lah. Belum lagi belum lagi ingat pandangan dan fahaman dia kan. Ini baru ingat nama sebab tak berminat. Itu je jawapan saya kepada soalan tu. Kemudian 10% mereka ni, 10% ni merasa rendah diri. Dia tak ada self esteem, tak ada jati diri. 75% di negara barat dia membandingkan tubuh fizikal dia berdasarkan media sosial. Kan? Tubuh manusia ni ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang begini, ada yang begitu kan. Kecantikan wanita itu pun berbeza dari negara ke negara. Saya ingatlah di UAE tu kita ada ramai pelajar-pelajar dari Afrika kan, dari Afrika. Lelaki Afrika dia suka wanita yang berisi. Tak suka wanita kurus, wanita berisi sebab pada dia wanita itu melambangkan berisinya wanita itu melambang kesuburan. Dia rasa sihat kan. Kalau kurus ni macam tak cukup makan. Macam tu. Tapi berbanding dengan wanita barat pula, dia lagi kurus lagi bagus. Sampai ada penyakit. Sebab itu wanita ni dia menjalankan satu kempen, dia panggil Be Real. Jadi realistik lah kan untuk combat body image yang diberi oleh social media ni. Body image. Jadi body image negara barat ialah kurus. Kurus. Pasal apa nak kurus pun saya tak tahu. Kita be real. Kempen be real. Kalaulah negara Asia ni kita berisi sikit kan. Itu melambangkan kesuburan. Gitu. Okey, nombor 8. Wanita dalam bidang kesihatan memang ada diskriminasi. Terutama kan laporan-laporan yang dibuat selepas COVID ni kan, pasca COVID, kita panggil sebelum COVID, pasca COVID, selepas COVID kan, pasca COVID ini. Kita lihat masa mula-mula dulu kan telah terdapat diskriminasi sehingga PPE yang dipakai itu sesuai hanya dibuat untuk lelaki aja. Macam mana doktor wanita, jururawat wanita atau mereka yang dalam bidang kesihatan ini untuk mengelak diri dia daripada jangkitan virus ini, dia tak ada PPE yang khusus untuk wanita kan, yang ikut orang kata tubuh badan wanita itu sendiri tak ada. Kemudianlah baru dipikirkan. Maknanya dah terantuk baru tengadah. Macam itulah diskriminasi sampai tahap itu. Kemudiannya tak habis-habis lah, ini cerita lama. Nombor 9, wanita dan keterikatannya dengan tugasan domestik kan. Dulu-dulu pembahagian kerja lelaki dan wanita itu dia sangat dominan ya, macam perempuan duduk rumah, jaga anak, masak, kan, tugas-tugas dalam rumah. Lelaki kalau bertani, bekerja, dia keluar dari rumah. Jadi kita nampak dua ruang lingkup yang berbeza, ruang lingkup dalam rumah, dua lingkup luar rumah. Tetapi apabila wanita telah masuk dalam dunia pekerjaan, kan, dia masuk dalam dunia pekerjaan tu, kerja dia luar rumah, dalam rumah pun kerja dia juga. Maknanya kita belum lagi berganjak dari cerita luar rumah ke dalam rumah ke luar rumah itu tidak ada guide di mana kalau kita dah buat kerja kat luar rumah, balik rumah kita rehat. Kan macam orang lelaki bila dia kerja kat luar rumah, dalam rumah dia dah rehat lah lebih kurang kan. Tapi yang perempuan start pula bidang tugas dalam rumah. Dah orang istilah sebagai double burden. Lepas tu ada sahabat saya ni, dia buat kajian dalam bidang ini. Dia kata kami berbincang lah masa tu. Dia kata bilalah kita nak sampai tahap
wanita ni di persamaan tugasan di dalam rumah. Saya kata siapa nak buat kerja tu, sampai bila kita nak ukur, okey, sampai bila dan apa yang hendak kita ukur supaya ada persamaan tanggungjawab. Adakah bila suami katakanlah dalam kerja tu, ruang kerja kita tu menjaga anak, bila suami balik, suami jaga anak supaya isteri dapat masak. Tapi nak mencari persamaan itu, adakah persamaan menjaga anak itu sama dengan persamaan memasak? Tak akan ada persamaan tersebut. Dan tak payahlah kita nak kejar pelangi. Saya guna istilah pelangi sebab dia nampaknya bagus. Tapi macam mana nak ukur? Kan? Kalau tidaknya susahlah, sebab itulah sekarang ni pembantu rumah ni adalah jawapan kepada wanita yang bekerja di luar rumah. Kan? Kat rumah dia agak rehat sikit supaya pembantu rumah ni. Tapi ada masalah-masalah lain lah kerana dia membantu kita di rumah itu, apa berlaku kepada keluarga dia sendiri. Kan, terutama kalau dia duduk di dalam rumah kita, bersama kita dan dia ada keluarga dia, makna dia terpaksa meninggalkan keluarga dia untuk memberi keselesaan kepada kita. Ya. Akhirnya dalam isu kebersamaan ini ialah isu kemiskinan wanita, ya. Yang ini memang saya dulu masa ni adalah melihat kepada women poverty, ya, terutama dalam kes-kes perceraian, ya. Dan kita tengok memang kalau wanita itu diceraikan, peratus perceraian ni akan mengakibatkan wanita ini menjadi miskin. Saya ucapkan ribuan terima kasihlah pada Akhi Syafiq kita sebab membiarkan saya bercakap. Tak apa. Boleh teruskan. Boleh. Sebab ini teruskan. dalam part tu saya kena nak habiskan part tu ni sebab inilah perbincangan yang saya nak buat, ya, sebab info-info yang kita boleh dapat dalam internet ni banyak sampai tak larat. Orang kata sampai tak larat kalau kita nak buat penyelidikan, nak buat PhD pun boleh. Tapi ini berdasarkan pada pengalaman saya. Maknanya saya ringkaskan pengalaman lebih kurang 37 tahun dalam bidang ini, saya ringkaskan dalam tempoh tak sampai pun 40 minit, ya. Jadi tapi saya nak nyatakan dalam kesempatan yang ada ini intipati kepada pengalaman saya, ya. Nombor satu, bila ada Commission on the Status of Women, dia panggil CSW ini, tahun ini adalah tahun yang ke-67, ya. Saya alhamdulillah ditaja oleh OIC untuk hadir dan memberi pandangan OIC di dalam Commission on the Status of Women tu pada tahun, kalau tak silap saya, sama ada tahun 2018, maknanya setahun sebelum COVID, ya. Kemudiannya saya ada mengusulkan kerajaan menghantar wakil sebab Malaysia ni, kita ni bagus dari segi digital. Kita punya digital gap antara lelaki dan wanita itu yang paling baik sekali, ya. Digital gap kita itu yang paling kecil. Bermakna lelaki dan wanita kita telah dididik dalam digital age ini untuk memahami penggunaan digital di dalam terutama di dalam pendidikan, tapi malangnya apabila 2019 itu walaupun persiapan telah dibuat untuk pergi ke New York, tapi oleh kerana COVID tu CSW tidak diadakan pada tahun itu. Mana dibuat tapi dalam skala yang sangat kecil, tidak menjemput negara-negara luar untuk masuk ke New York, ya. Jadi yang mana-mana negara yang ada kedutaan di New York itu je lah dijemput, dia bincang macam tu lah. Tapi setiap tahun CSW ni dia akan ada tema, dan tema pada tahun 2023 ini ialah Innovation and Technological Change and Education in the Digital Age for Achieving Gender Equality. Tu nampaknya adalah satu tema yang panjang bercakap tentang digital age dan bagaimana inovasi dan perubahan teknologi itu boleh membawa kita untuk mencapai gender equality. Tapi di Malaysia saya dapat tahu, saya tengok-tengoklah baru-baru ni Kementerian Wanita dia tak pakai tema ni, dia pakai tema kasih.
boleh pula berubah tema ya, tapi Mhm. yalah orang kata ikut suka kita lah kan, negara kita. Ya, betul betul. Jadi saya berhenti di situ dulu dan Baik. mendapat apa orang kata signal untuk saya Ya. berhenti sebentar dan kita berjumpa di segmen yang ketiga. Baik-baik, insyaAllah. Okey, baik. Kita sebenarnya masa memang agak terhad kan. Datuk Sri, mungkin Ya. Datuk Sri boleh buat sedikitlah kesimpulan di hujung ni Datuk Sri. Kalau kita lihat Aha. waktu masa kita dah hampir tiba ke penghujung pertemuan. Okey. Jadi Datuk Sri Okey. 11 garis panduan dasar kebersamaan juga Datuk Sri berikan Ya. makluman kepada kita faham di situ bagaimana kita boleh Ya. rangkumkan supaya hak-hak wanita ini terjaga dan mengikut dalam perundangan-perundangan yang sedia ada di negara kita. Ya. Datuk Sri, Ya. bagaimana? Okey, saya ada berapa minit Aki? Lebih kurang dalam 3 ke 4 minit Datuk Sri. Okey, saya Ya. rasa saya boleh berlari dengan lebih laju sikit. Jadi Silakan. saya ada mengusulkan kepada sahabat-sahabat saya ya dari dunia Arab, dunia Asia dan dunia Afrika bahawa kenapa kita perlu mengikut Commission on Status of Women ini kan, sebab ada kawan yang datang dari Afghanistan berada di New York pada tahun ini mengikuti sesi yang ke-67 itu. Beliau kata beliau telah diarahkan untuk pergi tingkat ni untuk bincang tentang women in Islam kan. Jadi dia kata lepas tu akhirnya dia macam diarah daripada A kepada B kepada C kepada D, akhirnya dia membuat keputusan untuk tidak menghadiri langsung sebab dia rasa dianiaya di dalam mengikuti perbincangan ini. Saya pun kata kat dia, cukup-cukuplah kita bila kita masuk rumah orang mestilah kita mengikuti peraturan orang. Tidak gitu kan? Itu kira adab lah. Kita tak boleh nak memaksa diri kita supaya orang ikut kehendak kita di dalam rumah orang itu. Jadi saya mencadangkan kepada sahabat-sahabat dari 3 pelosok ni untuk kita buat kita punya sendiri. Commission on the Status of Muslim Women. Kita bincang dan saya pun kata kat dia, biar kita buat. Lepas tu macam biasalah kalau kita mencadang, kita lah yang kena buat konsep paper kan. Saya kata tak apalah, saya ambil lah, saya berkesanggupan untuk buat. Cuma saya minta dia, biarlah saya berfikir dalam bulan Ramadan ini, bulan yang baik untuk kita berfikir dengan lebih tenang bila kita nak memilih tarikh yang bersesuaian. Saya Alhamdulillah saya baru hantar 2 hari dah proposal paper ya, konsep paper untuk wanita Islam itu ada harinya sendiri kan. Kita tak perlu menumpang rumah orang. Jadi sebelum saya mengemukakan cadangan dan konsep itu, saya telah melihat beberapa dokumen-dokumen penting dokumen teknikal lah, terutama yang disediakan oleh Sesrik yang saya dalam bab 1 itu, bahagian 1. Saya menyatakan Sesrik ini adalah Statistical Economic and Social Research for Islamic Countries ni. Saya boleh dapat data-data. Maknanya saya boleh keluarkan juga 11 sebab kenapa kita perlu menyambut Hari Wanita Islam Sedunia ya. Jadi berdasarkan kepada laporan OIC Women and Development ini yang dikeluarkan oleh Sesrik. Saya kena angkat tabik lah kerana mereka telah menjalankan survey sejak tahun 2019 walaupun hanya 27 negara yang memberi feedback dalam survey tersebut, tapi itu cukuplah menjadi orang kata dasar untuk kita melangkah ke hadapan ya. Jadi apa dia dalam tempoh 2 minit ini ialah laporan teknikal itu yang telah dibentangkan dalam mesyuarat menteri-menteri luar pada Julai 2021 tahun 2021. Masa tu saya pun dijemput untuk ke Kahirah, tapi negara kita tak membenarkan sebab waktu itu telah berlaku Omicron. Jadi visa tak dikeluarkan. Jadi saya pun saya mengikuti perbincangan-perbincangan itu melalui rakan-rakan yang berada di Kahirah yang memang tinggal di Kahirah sendiri. Maknanya dia tak memerlukan visa ya. Jadi di dalam laporan itu diadakan satu analisis perbandingan status wanita di negara-negara OIC.
kan berdasarkan bidang yang dinyatakan oleh OPAW. Yang ni saya tak perlu sebut lagi lah sebab dah kita bincang hal itu kan. Betul. Jadi setakat mana negara-negara OIC telah melaksanakan OPAW itu, telah ada satu survey pada tahun 2019 dan beberapa success stories ya, cerita-cerita kejayaan wanita dan bagaimana amalan-amalan terbaik yang boleh kita kongsi supaya dapat kita jadikan apa kita kata model dalam pelaksanaan polisi berkaitan dengan peningkatan status wanita di negara-negara Islam kan. Dan alhamdulillah laporan ini juga memasukkan cabaran-cabaran yang ada, yang telah dikenal pasti. Saya rasa ini bagus supaya kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan lepas. Dan rumusan, saya nak merumuskan. Rumusannya ialah memang terdapat perubahan positif yang besar dalam menangani jurang gender dalam pelbagai sektor. Dalam pelbagai sektor yang telah dikenal pasti oleh OPAW ni dalam tempoh 10 tahun kebelakangan. Yang itu bagus. OPAW ni kita boleh mengukur kita kat mana, atau kita tak bergerak ke, atau kita bergerak sikit, kita bergerak banyak. Maknanya menunjukkan terdapat perubahan positif yang besar. Tapi hanya bagi negara-negara tentu saja. Sebab bagi negara-negara yang tak menjawab soalan ni, mungkin dia tak ada buat apa sebab tu dia tak nak menjawab ke sebab malu alah ke apa, yang tu saya tak tahu. Tapi dia membantu merangka dan melaksanakan dasar peraturan dan amalan di 36 buah negara OIC. Ada juga negara-negara OIC yang menjawab survey itu, ada yang menjawab separuh, ada yang menjawab sikit. Tapi tak apalah, itu bolehlah kot mengurangkan Gender Development Index. Kemudiannya kita lihat peningkatan ini yang secara terperinci. Ada peningkatan peratus wanita di dalam pembuatan keputusan. Begitu juga dalam bidang politik pun ada peningkatan. Alhamdulillah dari tahun 2010 hingga 2019 sebanyak 4.6%. Lepas tu banyak bidang yang perlu diberi perhatian yang khusus ya. Bidang apa? Kita perlu tengok juga keganasan terhadap wanita ni kerana 36% masih tinggi berbanding dengan peratus keganasan dunia. Dan termasuk isu-isu perkahwinan di bawah umur, dan COVID ini menjadikan kesan kepada status wanita itu memberi kesan yang besar ya. Nampaknya kalau apa-apa je yang negatif, wanita lah yang terkesan dahulu ya. Jadi yang itulah saya ingat secara kesimpulan kita, isu-isu yang dibincangkan dalam ini, walaupun isu ni boleh dibincangkan dalam boleh jadi satu semester punya pengajian gender, subjek. Belum lagi nak bincang pasal Islam, nak kaitkan dengan Islam kan. Tapi itulah kesimpulan saya, itu yang alhamdulillah saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada akhi Syafiq kita kerana memberi peluang kepada saya mengambil 2 rakaman untuk membincangkan isu yang sangat penting ini. InsyaAllah pada bulan hadapan kita bawa isu-isu prioriti yang lain. Terima kasih. Mohon maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu jelas satu persatu Datuk Sri bukakan ruang peluang untuk kita faham bagaimana dasar-dasar itu. Dan saya tertarik apa yang menarik di sini, iaitu berkaitan dengan jangan kita ikut rumah orang, kita boleh hasilkan rumah kita sendiri mengikut syariat dan juga dasar-dasar Islam untuk hak-hak wanita. Sebab baginda Nabi sendiri itu mengangkat darjat wanita, bagaimana Islam sendiri mengistirafkan wanita ini adalah yang istimewa. Masya Allah, semoga itu dapat berikan kesan yang terbaik. Terima kasih Datuk Sri yang sudi juga hasilkan kajiannya, paperwork itu itu pun satu langkah-langkah yang sangat baik, usaha yang sangat baik. Semoga ada kesan yang terbaik untuk kaum-kaum wanita, ibu kita, kakak kita dan semua mereka yang bergelar sebagai wanita, insyaAllah. Dan terima kasih Datuk Sri atas perkongsian. Kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Moga baik-baik di sana dan Allah permudahkan urusan Datuk Sri di sana, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat rakan-rakan kita yang terus ikuti di Facebook dan juga di YouTube IKIM Media. Terima kasih yang like, yang komen, yang share banyak-banyak. InsyaAllah semoga dapat berikan manfaat dan kefahaman kepada orang lain juga dalam mengikuti setiap pertemuan kita dalam rancangan syariah dan perundangan pada kali ini. Okay? Dan teruskan kekal bersama IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ini hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam.